Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini pada siri yang ke-27 setelah seminggu ya kita tidak bersama kerana masing-masing sibuk merayakan Hari Raya Aidilfitri yang telah pun seminggu kita lalui. Sehingga semalam mungkin sudah ada sahabat-sahabat seiman yang telah pun menghabiskan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal ya. Dan kita masih ada masa lagi 3 minggu lebih kurang untuk kita mensesuaikan diri, memilih apakah waktu-waktu yang sesuai dengan kita ya. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai uzur di awal waktu yang pertama, minggu yang pertama ini untuk melunaskan puasa Syawal kita. Boleh saja kita melakukannya selagi ada di dalam bulan Syawal. Oleh itu saya kira elok untuk kita melihat apakah tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal ini, apakah yang paling afdal untuk kita lakukan ya. Menurut ulama senior, iaitu salah seorang ulama daripada Arab Saudi yang mengatakan bahawa beliau iaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya di sini bahawa lebih utama puasa 6 hari di bulan Syawal itu sekiranya dilakukan secara berturut-turut dan dilakukan langsung setelah Hari Raya Aidilfitri. Maknanya Hari Raya yang kedua sahaja telah pun memulakan dengan puasa sunat ini ya. Yang mana semua maklum pada Hari Raya ia merupakan hari Raya pertama itu merupakan hari yang diharamkan untuk kita berpuasa kan. Jadi bagi sesiapa yang terus memulainya pada Hari Raya kedua dan secara berturutan, maka itu adalah yang paling afdal untuk kita lakukan ya. Namun begitu tidak mengapa sekiranya kita menundakan puasa kita itu sehingga kepada waktu yang kita rasa bersesuaian dengan kita. Maklumlah ya, sebagai manusia banyak masing-masing mempunyai aral ataupun rintangan yang tertentu kan. Jadi di sini mengikut sabda Nabi SAW, baginda bersabda, siapa saja yang puasa Ramadan lalu mengiringinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah pun berpuasa sepanjang tahun. Dalam hadis ini ya, Nabi SAW tidak mempersyaratkan kita supaya puasa itu mesti dilakukan berturut-turut dan tidak juga semestinya kita melakukannya langsung setelah Ramadan ya. Kalau kita ikutkan bila kita tahu bahawa adanya selang waktu yang boleh kita melakukan puasa sunat ini, sekarang kita lihat bagaimanakah hukum untuk mereka yang mendahulukan puasa Syawal tetapi masih tidak lagi mengkadar puasa Ramadannya. Apakah hukumnya ya? Dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat, iaitu pendapat yang pertama mengatakan bahawa harus menyelesaikan kadar kita puasa Ramadan itu terlebih dahulu dan untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal. Mengikut Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menjelaskan seseorang harus mengkadar puasa Ramadan terlebih dahulu untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal. Kerana puasa Syawal yang beriringan dengan puasa Ramadan iaitu secara keseluruhannya. Maka bagi sesiapa yang tidak mendapatkan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya, sekiranya dia ada arad dalam puasa Ramadan, dia harus segera menampung dengan mengkadarkan puasa Ramadan itu sehingga genap menjadi 30 hari, kemudian disambung dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka barulah mereka ini mendapatkan keutamaan seperti berpuasa sepanjang masa. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga lain-lain lagi para ulama yang mengatakan mereka juga bersetuju dengan pendapat ini. Yang mana Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh lamanya. Apabila seseorang mempunyai hutang puasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal sebelum mengqadarnya, maka apakah orang ini mendapat fadilat tadi, iaitu seperti berpuasa sepanjang tahun? Jawapannya tentulah tidak, ya. Ini adalah pendapat daripada Syekh Al-Utsaimin tadi. Kerana dia mengatakan seseorang itu belum puasa Ramadan sepenuhnya. Dan tidaklah dia dikatakan berpuasa Ramadan kecuali dia telah menyempurnakan Ramadannya itu sehingga genap 30 hari. Dan Syawal sebanyak 6 hari lagi itu, bila dia mengerjakan, ya, mencukupkan 36 hari puasanya, bilangan puasanya, yang mana jika satu hari itu digandakan dengan 10, bermakna 360 hari ia merupakan seperti berpuasa selama 1 tahun, ya. So, bagaimana pula sekiranya dalam kes orang-orang yang mempunyai hutang puasa dia sebulan penuh? Contohnya wanita yang nifas atau semisalnya. Jadi, bilakah wanita yang sebegini, mereka yang mempunyai masalah yang puasa sepanjang bulan Ramadan itu tidak dapat dilakukannya. So, bila dia orang-orang begini harus mengkadarkan puasa Ramadan tersebut, ya. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan bahawa seseorang itu harus menyelesaikan qada itu terlebih dahulu. Hutang puasa Ramadan itu mesti diselesaikan dahulu, barulah kemudian dia berpuasa Syawal pada bulan Zulkaidah. Ya, maknanya sebulan Syawal ini digunakan untuk menampung puasa yang 30 hari di dalam bulan Ramadan yang tidak dapat dikerjakan itu. Contohnya dia berada dalam nifas, ya. Kemudian bila habisnya Syawal, kita sudah masuk kepada bulan Zulkaidah, kan? Makanya pada bulan Zulkaidah ini dia boleh melakukan puasa sunat 6 hari Syawal itu pada bulan Zulkaidah, ya. Beliau rahimullah menjelaskan, iaitu jika seseorang mengqadar puasa Ramadan sebulan penuh pada bulan Syawal seperti wanita yang nifas, dia tidak melakukan puasa Ramadan walaupun satu hari, maknanya sepanjang bulan tu dia tidak berpuasa, kemudian dia memulai membayar hutangnya pada bulan Syawal, tidaklah diselesai kadarnya itu melainkan masuk bulan Zulkaidah, sebagaimana yang saya terangkan tadi lah, ya. Jadi apabila berakhirnya Syawal, dia dapat segenap 30 hari yang digantikan untuk Ramadan yang lepas, dan dia boleh sambung dalam bulan Zulkaidah dengan 6 hari sebagai puasa sunat bulan Syawal, 6 hari itu, ya. Ada pun ucapan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan, dahulu aku memiliki hutang puasa Ramadan dan tidaklah aku sempat mengqadarnya kecuali setelah sampai bulan Syakban. Yang ini terus Aisyah menundakan qada puasa Ramadannya itu sehingga bulan Syakban. Ini adalah kerana kesibukannya dalam melayani Nabi SAW. Ini diriwayatkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari nombor 1950, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menerangkan, apa yang kita nampak daripada hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia apabila dia tidak lagi mengqadarkan puasa Ramadannya, dia juga tidak melakukan apa-apa puasa sunnah yang lainnya. Dalam keadaan dia masih lagi memiliki hutang puasa Ramadan itu, dia tidak melakukan segala jenis puasa sunnah yang lainnya, ya, termasuk Isnin Khamis, semua dia tidak melakukannya sehinggalah sampai ke bulan Syakban, dan dia melakukan qada puasa Ramadannya dan disusuli dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Pendapat yang kedua adalah boleh bagi seseorang untuk mengakhirkan ganti puasa ini dan mendahulukan puasa Syawal sebanyak 6 hari, kerana puasa Syawal 6 hari itu sesungguhnya tertentu waktu yang telah ditetapkan.
ya. Sedangkan mengkadar puasa Ramadan mempunyai ruang lingkup yang luas, yang mana kita masih boleh mengkadarkannya pada bila-bila masa sehinggalah sampai kepada Ramadan akan datang, asalkan tidak sampai kepada hari Syak, ya, yang mana hari yang tidak dibolehkan kita untuk mengkadarkan puasa Ramadan kita. Berbanding dengan pendapat ini mengatakan bahawa keutamaannya adalah mensegerakan dulu puasa sunat Syawal 6 hari ini, kerana dia terbatas sehingga habisnya terkeluarnya kita pada Syawal, maka kita tidak dapat lagi mengerjakan puasa sunnah ini, ya. Dan mayoritas ulama salaf juga ada yang bersetuju dengan pandangan ini, ya, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa jumhur ulama salaf ada yang mengatakan bahawa setelah kita mengkadar puasa Ramadan dan sekiranya kita tidak sempat ataupun kita tak sempat untuk mengkadar puasa Ramadan tadi, kita masih boleh melakukannya di luar waktu bulan Syawal. Sedangkan mendahulukan puasa di bulan Syawal itu lebih diutamakan kerana ia termaktub dalam satu bulan itu sahaja, ya, sehingga apabila keluarnya daripada bulan Ramadan, bulan Syawal kita tidak lagi dapat melakukan puasa sunnah tersebut, ya. Dan kita menggunakan hadis yang sama, ya, yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha tadi, yang mana apabila Aisyah mengatakan dahulu aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tak sempat untuk mengkadarnya kecuali bila sampai Syakban, ya. Ini menunjukkan bolehnya kita melewatkan mengkadarkan puasa ganti kita pada bulan Ramadan itu. Yang mana dalam hadis ini mengatakan adalah lebih baik untuk kita mengakhirkan qada Ramadan, mengkadarkan puasa Ramadan sekiranya memang kita ada uzur, dan dengan kita mengkadarkan itu memberikan ruang waktu yang lebih bersesuaian untuk kita. Contohnya seperti mana Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan dia sibuk dalam melayani suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai aral, maka jauhlah lebih elok untuk kita mendahulukan puasa sunnah Syawal itu di bulan Syawal, ya. Jadi di sini ini adalah yang mengatakan pendapat bahawa pendapat yang kuat adalah boleh kita menggantikan hutang puasa Ramadan itu setelah kita mendahulukan dulu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha sendiri, bahawa dia juga menggantikan puasa hutang Ramadannya di dalam bulan Syakban, ya. Jadi saya rasa kita mempunyai kelapangan yang luas, ya, yang mana kita boleh memilih apakah waktu yang bersesuaian dengan kita supaya ianya tidak membebankan kita, ya. Sungguh Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah menilai setiap amal kita, insya-Allah. Jadi apa yang kita dapat daripada rumusan ini, yang kita dapat katakan adalah yang pertama, hukum puasa Syawal itu adalah sunnah, ya, bukan wajib. Kedua, lebih afdal melakukan puasa Syawal langsung setelah Aidilfitri agar lebih cepat kita menunaikan sebelum datangnya penghalang-penghalang yang dapat menghalang kita daripada menunaikan puasa itu, sehingga membuatkan kita terkeluar daripada bulan Syawal. Dan kemudian ketiga adalah lebih afdal sekiranya kita dapat melakukan puasa Syawal itu secara berturut-turut, ya. Yang keempat, puasa Syawal boleh dilakukan secara terpisah, iaitu tidak semestinya berturut-turut, dan boleh kita tidak melakukannya di awal Syawal. Boleh di awal, boleh di pertengahan dan di akhir Syawal selagi ianya masih lagi di dalam bulan Syawal. Dan yang ketujuh adalah kita masih boleh mengganti puasa Syawal di bulan Zulkaedah, ya, bagi orang yang mempunyai uzur. Dan sebagaimana yang kita katakan bahawa tidaklah yang lebih afdal kita melakukan puasa sunnah itu di dalam bulan Syawal itu sendiri, ya.
InsyaAllah saya rasa mungkin hari ini ada sahabat seiman yang masih lagi mengerjakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini. Mungkin ada yang baru memulainya, ya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal-amal kita, ya. Dan semoga kita tetap istiqamah berada dalam keadaan yang sebagaimana kita telah lalui Ramadan yang telah lalu sebulan itu. Semoga kita tetap berterusan dalam kebaikan, demi kebaikan dan seterusnya. Semoga Allah tetap memberikan petunjuk dan hidayah buat kita semua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.